Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam chapter yang kedua ni, kita akan tengok macam mana kita nak memperihalkan data kita ataupun macam mana kita nak menyusun data dalam bentuk table dan juga dalam bentuk graf. Okey, cara susunan data kita perlu bezakan antara data berbentuk kualitatif dan juga data berbentuk kuantitatif. Okay, so yang pertama ni kita tengok dulu untuk data kualitatif. Nak tahu data kualitatif, biasanya data dia dalam bentuk bilangan. Contohnya kalau kita tengok table yang ini, kita ada number of cars, bilangan kereta. So itu data dalam bentuk kualitatif, hanya dalam bentuk bilangan sahaja, bukan dalam bentuk measurement. Okay, so table yang kita boleh gunakan untuk represent data kualitatif dinamakan sebagai frequency table. Okay, sebenarnya table ni kita dah memang selalu guna, cumanya nama sebenarnya adalah frequency table. Okay, kalau tengok tarifan dia kata a grouping of qualitative data into mutually exclusive classes showing the number of observation in each class. Okay, so setiap kategori dia ni, setiap location akan ada dia punya frequency, number of cars. Frequency tu bilangan dia ataupun kekerapan dia. Dan dekat bawah sekali akan ada total. Okay, kemudian table yang kedua selain daripada frequency table, kita boleh juga binakan relative frequency table. Okay, relative frequency table. Okay, contohnya yang ini, tadi kita ada location, dan untuk setiap location kita dah ada number of cars dia, bilangan kereta. So untuk dapatkan relative frequency, kita cuma perlu bahagikan setiap frekuensi dengan total. Contohnya yang pertama ni Kane, number of cars dia ada 52 dan kita bahagikan dengan 180. So kita akan dapat relative frekuensi dia 0.289. Okay, so kita buat seterusnya untuk Olin, Sheffield dan Tionesta ni. Dan untuk semak sama ada relative frekuensi kita ni betul ataupun tidak, bila kita totalkan keempat-empat relative frekuensi ni, dia mesti bersamaan dengan 1.0. Ya, maknanya untuk satu table, total relative frekuensi dia mesti bersamaan dengan 1.0. Okay, so daripada relative frekuensi ni juga kita boleh tengok dalam bentuk peratus. Contohnya K ni 0.289. Sebenarnya kalau kita darab dengan 100, maka dia akan jadi 28.9%. Daripada table ataupun frekuensi table, kita boleh binakan beberapa jenis graf. Yang pertama, yang paling glamour adalah bar chart ataupun bar graph. Okay, bar chart ni pula ada beberapa jenis sebenarnya, daripada yang simple kepada yang agak kompleks sikit lah. Okay, based pada contoh yang tadi, kita ada 4 kategori location dan kita ada number of cars dia. So pada part C Y ni adalah dia punya frekuensi, dan pada part C X adalah kita punya kategori. Okay, 4 location tadi. Yang ini kita panggil dia sebagai vertical bar chart, sebab dia punya bar dia ni berada dalam kedudukan menegak. Kita boleh buat manual, lukis sendiri boleh, pakai Excel boleh, atau pakai apa-apa software pun boleh. Okay, yang seterusnya ni masih lagi bar chart tapi dalam kedudukan melintang ataupun dipanggil sebagai horizontal bar chart. Bila kita ubah daripada vertikal kepada horizontal, dia punya part C pun sepatutnya akan berubah juga. Dia jadi terbalik lah. Kalau tadi number of vehicle dia duduk pada part C Y, sekarang ni dia akan duduk pada part C X. Ya?
Dia punya location tadi asalnya pada part CX, sekarang ni dia akan tukar jadi pada part CY. Okay. So simple bar chart tadi ada dua, satu vertical dan satu lagi horizontal. Yang saya kata complicated sikit tu, jenis bar chart yang ketiga ni ataupun kita panggil sebagai clustered bar chart. Clustered bar chart ni kita guna sekiranya kita ada dua variable dalam satu masa. Okay. Contohnya ini kita ada gender, okay, gender, female ataupun male, dan satu lagi variable kita adalah program. Ini contoh. Okay, contoh kita ada 3 program dan setiap program kita asingkan female dengan male. Yang ini pun masih lagi kita kategorikan sebagai frequency table. Okay, bila kita ada dua variable, program dan juga gender, maka kita boleh buat dua jenis clustered bar chart. Okay. Kalau tengok yang pertama ni, yang di sebelah kiri, yang ini kita asingkan, kita clusteredkan bar kita mengikut program. Okay. Maknanya untuk account DIA ada satu group, DIS satu group dan DITR satu group. Dan kita asingkan mengikut female dan juga male. Yang merah ni female, yang hijau tu male. Kemudian part CX dia ada frekuensi jugalah. Part CY dia frekuensi. Okay. Satu alternatif lagi, kita groupkan dia mengikut gender. So untuk female, kita akan ada 3 bar yang berbeza, mewakili 3 jenis program. Maka kalau untuk male pula, sama juga kita akan ada 3 bar yang berbeza mengikut program. Okay. Dua-dua ni boleh kita guna. Dan yang ini kalau awak tengok, dia adalah dalam bentuk menegak, ataupun dalam bentuk vertikal. Kalau kita nak buat horizontal pun boleh. Masih lagi kita namakan dia sebagai clustered bar chart. Tapi kita buat horizontal, maknanya kita melentangkan dia lah. Dan kita terbalikkan dia punya faksi dia. Okay. Dan yang last kali untuk bar chart, kita ada stack bar chart. Okay. Stack bar chart lebih kurang macam clustered tadi. Kalau clustered tadi, dia punya bar dia duduk sebelah-sebelah, tapi yang ini bar dia kita susun bertingkat ke atas. Contohnya yang ini untuk DIA, bawah ni adalah female dan kita campur pula dengan male ada berapa, so kita akan dapat total dekat sini. So kelebihan stack bar chart ni, kita boleh nampak dia punya total terus. Total student tu ada berapa untuk setiap program. Kalau yang kedua ni pula, kita buat ikut gender. So dalam satu bar ni akan ada 3 pecahan lah, mengikut 3 program. Dan stack bar chart pun kita boleh buat dalam bentuk melintang, mendatar ataupun horizontal. Yang seterusnya, selain daripada bar chart, kita boleh gunakan pie chart. Okay, pie chart kita boleh represent data kita dalam bentuk peratus. Okay. Contohnya yang ini, dia ada 5 vehicle type, ada 5 jenis kenderaan, dan setiap kenderaan tu ada berapa bilangan yang terjual ataupun number sold. Total dia adalah sebanyak 180. Okay. Dan dekat kolom yang hujung sekali ni ada persen, peratus dia, berapa peratus. Macam mana kita nak dapatkan persen? Kita boleh gunakan relative frequency tadi, 72 bahagi dengan 180 dan kita darab dengan 100. So kita akan dapat 40%. Okay. So macam mana kita represent pada pie chart? Pie chart tu bulat lah dalam bentuk pie. Kita akan pisah-pisahkan dia mengikut slice dia ni, mengikut berapa banyak dia punya percentage. So kita agak-agak je lah. 40% paling besar, followed by 30%, 15%, 10% dan juga 5%. Okay. Dan setiap slice ni dalam pie chart kita mesti labelkan dia. Contohnya yang ini untuk kereta sedan, dan kita mesti letakkan dia punya percentage dia. Untuk SUV 30%. Kalau tak muat macam ni, kita buat dekat luar. Contohnya macam ni, hybrid ada 5%. Okay, itu pie chart. Pie chart dan juga bar chart tadi kita boleh gunakan Excel. Saya rasa boleh explore sendirilah ni.